Happy Sabat. Pada Sabat ini 2 Mei 2020 saya ingin menceritakan tentang cerita mission kita yang bertajuk Keputusan yang Buruk yang berasal dari negara Poland yang ditulis oleh Pastor Mariusz Majkowski, 55 tahun. Cerita ini adalah mengenai 7 banduan yang bersedia dibaptiskan di Poland. Tetapi persoalannya bagaimana untuk membaptiskan mereka dan di mana? Oleh itu, Pastor Mariusz Majkowski mempunyai idea. Para banduan tersebut boleh dibaptiskan di Laut Baltik pada perkumpulan pemuda yang akan datang. Kemudian Pastor Mariusz meminta warden penjara untuk membebaskan penghuni itu selama 4 hari, yaitu 1 hari untuk perjalanan dengan kereta api ke laut, 2 hari untuk perkumpulan kemah, dan 1 hari lagi untuk balik ke penjara. Di bawah undang-undang Poland, sekiranya banduan menunjukkan perangai yang baik dan menyelesaikan 2/3 daripada tempoh hukuman mereka boleh meninggalkan penjara untuk tempoh yang singkat. Kemudian warden itu memberikanlah keizinan kepada banduan tersebut untuk berjalan sejauh 400 km ke Jaroslavik. Kemudian satu lagi tahanan nama dia Jurek mendengar tentang pembaptisan tersebut dan dia pun mahu juga dibaptiskan. Kemudian dia pun pergilah menyertai kumpulan Adventist itu naik kereta api. Naik kereta api itu adalah satu peristiwa yang sangat menggembirakan. Seorang anggota mengeluarkan gitar dan mereka menyanyi lagu-lagu Kristen. Kemudian dalam perjalanan kereta api tiba ke stesen, Jurek tidak muncul. Pada hari Sabat kemudian, 6 tahanan telah dibaptiskan di Laut Baltik. Jurek tidak kembali. Waran dikeluarkan untuk penangkapannya. Oleh kerana Jurek adalah buruan polis, Jurek tidak dapat mencari pekerjaan dan dia bersembunyi dengan beberapa orang penjenayah dan membawa adiknya yang berumur 17 tahun untuk menyertai mereka. Pada satu petang, Jurek dan adiknya minum di taman kota di utara Poland. Seorang juru rawat lalu di tempat itu menaiki basikal membawa beg apel dan kedua-dua lelaki itu merompak, merogol dan mencekiknya. Setelah penyiasatan polis, Jurek dan adiknya telah dipenjarakan. Sepanjang 20 tahun itulah cerita Jurek itu sangat mengganggu Pastor Mariusz. Pada ketika itu Pastor Mariusz berfikir, Jurek hampir saja dibaptiskan kalau saja dia naik itu kereta api. Pada satu hari pula seorang anggota gereja mendekati Mariusz di Lublin. Dia berkata bahawa kakaknya sedang berpacaran dengan seorang bekas banduan yang memerlukan tempat tinggal. Dia banyak tahu tentang Alkitab. Sebagai gereja, bolehkah kita bantu dia? Pastor Mariusz berjumpa dengan lelaki itu, Tomek. Dia mengetahui banyak tentang Alkitab dan dia mula melawat gereja. Seorang pemilik rumah Adventist menyewakan apartmen kepadanya. Tomek ini sering marah, mengutuk Tuhan ketika belajar Alkitab di apartmennya. Tomek berkata, Anda percaya kepada Tuhan kerana Anda mempunyai keluarga yang baik dan kehidupan yang baik. Saya pula dilahirkan dalam keluarga yang tidak berfungsi. Ayah dan saudara saya adalah penjenayah. Ibu saya seorang pemabuk. Abang-abang saya ludah sup saya. Bagaimana saya boleh percaya Tuhan baik? Pastor Mariusz bertanya-tanya bagaimana untuk merespon. Semasa dalam satu pelajaran Alkitab, pastor berkata mengenai satu keputusan yang buruk boleh merosakkan kehidupan. Mengingat akan Jurek, dia menceritakan kisah Jurek. Anda tahukah, Tomek, orang ini dekat dengan Tuhan, tapi satu keputusan yang salah
bukan saja menghancurkan hidupnya, tapi kehidupan adiknya. Tomek serta-merta menjadi pucat dan memandang Pastor Marius dengan mata liar. Pastor takut. Kedua-dua lelaki itu bersendirian di apartemen dan pastor teringat bahwa Tomek telah dipenjarakan kerana pembunuhan. Tomek mula menangis. "Ini luar biasa," katanya sambil menangis. "Apa yang engkau katakan?" Pastor Marius bertanya. Tomek menatap mata pastor dan berkata, "Sayalah adik Jurek." Pada hari ini, Tomek memikirkan tentang pembaptisan dan cuba untuk berhenti minum. Pengaruhnya di pusat pemulihan alkohol telah membawa 2 orang lain kepada pembaptisan. Abangnya Jurek pula masih berada di dalam penjara. Kisah Jurek menunjukkan bahawa apabila kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan berkata kepada anda perlu segera membuat keputusan dan tidak menangguhkan, kata Pastor Marius. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Pastor Marius berkata sebahagian daripada cerita ini menyedihkan, tetapi ia juga menunjukkan kuasa Tuhan yang hebat dan apa yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Bayangkan pertemuan adik Jurek selepas 20 tahun dan dapat mengajarnya tentang Tuhan. Terima kasih kerana sahabat ke-13 pada tahun 2017 yang telah membantu membina studio televisyen untuk Hope Channel di Poland menginjilkan Injil ke dunia berbahasa Poland. Sekian.